Man, kau ingat yang tajuk minggu lepas yang kita belajar tu tentang Perlembagaan Persekutuan tahun 1993 dengan 1965 tu? Ingat tak? Tak tu, aku kurang ingat tu. Kau ingat? Tentu ke? Untuk pengetahuan korang, Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Malaysia pada tahun 1963. Benda ni berlaku apabila terjadi pergabungan Persekutuan Tanah Melayu Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Okey, terdapat beberapa pindahan perlembagaan yang dilakukan adalah bertujuan untuk menyesuaikan peruntukan negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Terdapat beberapa pindahan perlembagaan yang utama dilakukan pada tahun 1963 dan juga pada tahun 1965. Ini melibatkan struktur mahkamah atasan dan juga pemisahan Singapura daripada Malaysia. Jadi kita tengok yang pertama sekali, iaitu pindahan perlembagaan pada tahun 1993. Ada 3 perkara yang menyebabkan berlaku pindahan perlembagaan pada tahun 1963. Seperti yang kita semua tahu, pada tahun 1963 adalah waktu Sabah Sarawak semua bergabung dekat dalam Malaysia. Jadi adalah berlaku pindahan, maka tindakan dan macam-macam lagi. Dia buat perubahan sedikit lah kat situ. Oh, faham. Jap. Tadi ada cakap pasal struktur mahkamah atasan kan? Benda tu Acong? Acong? Okay, macam gempak tak? Alright, so tadi kau tanya apa? Struktur mahkamah atasan. Okay, struktur mahkamah atasan pula Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur mahkamah mengikut model mahkamah tertinggi di England. Dekat mahkamah tertinggi England ni, dia punya struktur mahkamah atasan dibahagikan kepada 2, iaitu mahkamah atasan dan juga mahkamah rayuan. Apabila Malaysia dibentuk, mahkamah atasan diwujudkan dan ia dikenali Mahkamah Persekutuan. Inilah yang dipanggil Palace of Justice yang dekat Putrajaya tu. Oh, okey, faham. Tapi macam mana yang pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo? Sebab setahu aku, yang aku tahu jawatan yang di-Pertuan Negeri je. Oh, yang tu aku tahu. Okay, sekarang ni kita tengok pula pembentukan Mahkamah Tinggi di Borneo. Perlembagaan Malaysia dikekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi di Malaysia, tapi diwujudkan pula di Borneo. Kita tengok ni. Okey, Mahkamah Tinggi Malaya dia dikekalkan, tetapi dekat Borneo diwujudkan satu Mahkamah Tinggi, iaitu Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo ini adalah untuk mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dekat Sabah dan Sarawak. Mahkamah ini adalah untuk menguruskan hal-hal kehakiman dan soal-soal kehakiman di Sabah dan Sarawak. Jadi, pada tahun 1963, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dengan berpusat di Kuching, Sarawak. Menjelang tahun 1994, nama jawatan ini ditukar kepada Ketua Hakim Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi Borneo ini dia akan diuruskan soal kehakiman dekat Sabah dan Sarawak sahaja. Tetapi kita tetap ada Mahkamah Tinggi Malaya, jadi kita ada 2 mahkamah tinggi, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan juga Mahkamah Tinggi Borneo. Kumah, tadi kau kata kau tahu pasal jawatan yang di-Pertuan Negeri. Tu apa pula? Oh, yang tu. Okey, yang tu jawatan yang di-Pertuan Negeri. Apa maksud dia? Okey. Jawatan yang di-Pertuan Negeri sebelum Malaysia dibentuk, Sabah Sarawak ni diketuai oleh Ketua Peribumi mereka. Tetapi apabila Malaysia dibentuk, Sabah dan Sarawak diketuai oleh Yang di-Pertuan Negeri, dan Yang di-Pertuan Negeri ni dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. Dan kalau dekat Sabah, Yang di-Pertuan Negeri dikenali sebagai TYT, iaitu Tuan Yang Terutama. Okey, apa tugas dia? Tugas dia, Yang di-Pertuan Negeri perlu menjalankan tugasnya mengikut nasihat Majlis Tertinggi untuk Negeri Sarawak ataupun Kabinet untuk Negeri Sabah. Itu sahaja. Jadi, Perlembagaan Persekutuan tahun 1963 ada 3 jawatan. Yang pertama, struktur Mahkamah Atasan. Yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Yang ketiga,
jawatan yang di-Pertuan Negeri. Habis tu, macam mana pula dengan Perlembagaan Persekutuan 1965? Yang tu kurang faham tu. Kau tak faham? Okey, aku tahu macam mana. Jom, diri. Nak gimana ni? Adalah itu lah. Okey. Satu, dua. Kat mana? Sabar. Kau jawab tempat pelik. Ya, pusing balik. Sikit lagi. Okey, satu, dua, tiga. Kerja kan? Ya tu. Jom, duduk. Weh, Kumar. Mana cikgu tu? Jadi datang. Oh. Cikgu dulu. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam, cikgu. Hari ini kita akan tengok tentang pindaan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1965. Okay, pindahan yang berlaku pada tahun 1965 hanya ada satu pindahan sahaja, iaitu pindaan Singapura. Pindaan Singapura ini telah diperkenalkan atau sudah diusulkan. Okey, sebelum kita teruskan lagi, cikgu nak tanya kamu semua, apa yang kita perlukan untuk kita pindah ataupun untuk kita ubal ataupun untuk masuk apa-apa perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan? Cikgu, saya tahu. Jawapan dia suara majoriti. Betul. Dan perlu ada seseorang yang mengusulkan untuk melakukan tindakan terhadap perkara tersebut. So kita tengok Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Siapa tu? Saya tahu cikgu. Dia Perdana Menteri kedua ke cikgu? Salah lah. Dia Salah? Perdana Menteri yang pertama lah. Ya. Beliau membawa usul untuk melakukan pindaan perlembagaan dan usul ini dinamakan sebagai pindaan Singapura. Yang ni dekat parlimen saja. Sebab apa dekat parlimen? Sebab orang yang ada dekat parlimen ni macam menteri-menteri dalam kabinet, mereka je yang ada kuasa untuk mengubal, memindah ataupun menukar undang-undang. Okey, sekarang kita tengok. Benda ni berlaku pada 7 Ogos 1965 dan pindaan ini adalah untuk membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi sebelum ni Singapura ni tak boleh keluar daripada Malaysia sebab kita ada Perlembagaan Persekutuan kita. Tapi disebabkan Singapura ni dia nekat nak keluar juga daripada Malaysia. Jadi Perdana Menteri kita yang pertama usulkan perkara ini dan membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia pada 7 Ogos 1965. Jadi Singapura pun keluarlah daripada Malaysia. Jadi pindahan ini bukan sahaja membenarkan Singapura untuk keluar daripada Malaysia, tapi turut memasukkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Singapura di dalam Perlembagaan Malaysia. Contohnya, perkara yang dimasukkan adalah seperti immigration, kewangan, hubungan luar dan juga pertahanan.